Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Kuasa Masjid Tun Abdul Razak Opoh Perlis, tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelimpah kurnianya dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita dan tenaga pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita, tuan-tuan. Pada hari ini, tuan-tuan, tarikh 27 Oktober bersamaan dengan 10 Rabiul Awal, dan tajuk kita hari ini masuk bab yang kedua, iaitu pecahan dia bab fiqh perdamaian. Apa tajuk kita hari ini? Berkaitan dengan perdamaian. Cuma ada satu bab kecil dia, haram hukumnya merosakkan hubungan orang lain. Dalam duk berdamai itu dan lagi duk rosak hubungan orang. Macam mana yang Nabi larang ni? Hubungan macam mana yang Nabi tegah ni? Jadi apa cerita dia? Apakah dalil tentang tajuk kita hari ni? Jadi sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita akan tengok sikit berkaitan dengan jalan menuju hidayah Allah. Apa cerita tentang jalan menuju hidayah Allah? Tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Salah satu di antara anugerah yang sangat agung bagi manusia adalah hidayah. Dengan hidayah kita bisa beribadah, kita bisa beramal soleh, kita bisa melakukan berbagai macam kebaikan, kita bisa menjauhi semua yang Allah haramkan, yang mengundang murka dan azabnya. Okey, hidayah ni merupakan nikmat Allah yang paling besar. Jadi hidayah ni, tuan-tuan, tak boleh kita jual beli. Kalau kita tengok balik pun, bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib, yang tuan-tuan, dia, tuan-tuan, tak mana Nabi pi, dia akan backup Nabi, akan pertahankan Nabi, akan jaga Nabi. Siapa pulau Nabi, siapa larang Nabi sebagainya, dia akan backup, dia akan larang siapa yang kacau anak buah dia. Tapi akhir hayat dia, dia tak masuk Islam, tuan. Sebab apa? Tidak beriman pada Allah. Hidayah tak ada. Tahu tak? Dia tahu, tuan, kenal Nabi, tuan, tapi tak, tuan, dia tak dapat hidayah Allah, tuan. Hidayah ni, tuan, satu benda yang besar. Dengan hidayahlah kita beramal soleh. Dengan hidayahlah kita tinggalkan benda yang haram, benda yang murka, benda yang maksiat. Dengan hidayah Allah. Tanpa hidayah Allah, kita akan menjadi manusia yang sangat rugi dengan serugi-ruginya. Lalu bagaimana cara yang harus kita lakukan agar Allah memasukkan kita ke dalam salah satu di antara golongan orang yang diberi hidayah? Jadi macam mana cara kita lah ni, kita nak ejah, kita nak atok. Kita ni termasuk orang yang mana Allah bagi hidayah. Apa ciri-ciri yang orang yang dapat hidayah ni? Kita rujuk balik. Jadi kita tak mau kita rugi yang mana tak dapat hidayah Allah ni. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satu di antaranya adalah dengan mempelajari ilmu syar'i. Rupanya ada banyak jalan. Nak cari hidayah ni ada banyak laluan. Tapi salah satu laluan dia, kita cari ilmu syar'i. Itu apa dia? Kita belajar agama hari ni. Berapa ramai kawan kita, tuan, yang tahu, ada kuliah ni, masjid ada repuh tak ni. Main tak masjid? Tak pun. Tahu tak? Tahu. Tapi tak, tuan, tunggu sat, nanti sat, lepas ni, nantilah, contohnya. Itu dalam contoh ni. Bak lain pun sama juga. Semua benda kebaikan kita tahu, tapi nak buat tak? Kita tangguh. Kita buat lega, kita acuh tak acuh. Sebab apa? Tak apalah, tunggu sat. Semua benda, tuan, tahu tak? Semua tahu. Tapi nak boleh kita buat, tuan, ada banyak benda. Salah satunya hidayah, tuan. Sebab siapa orang yang keluar dari rumah dalam rangka untuk mencari ilmu, Allah Azza wa Jalla akan memberikan hidayah kepada orang itu. Rupanya salah satu cara dia, siapa yang keluar mencari ilmu, keluar pada rumah ni cari ilmu, Allah akan bagi hidayah dekat orang tu.
Apakah dalil tentang dalil ni? Coba perhatikan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dalil dia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maksudnya, siapa orang yang menelusuri suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Tuan, barang siapa yang cari ilmu ni kan, mai cari ilmu susah payah tuan, Allah mudah jalannya ke syurga. Macam kita lah, lepas maghrib ni buat apa tunggu lagi, baik balik rumah, kena kopi ke, tengok waktu berita Covid ni macam mana. Ni pula dia berkata ada kapal tenggelam pula di Miri tu, berapa orang meninggal. Ni pula pilihan raya ni macam mana pula pentadbiran negara. Baik tengok berita kan, tak tuan. Sebab apa? Kita cari ilmu. Duk Ustaz, sebab apa? Kita nak cari ilmu. Sebab apa? Dengan cari ilmu tadi, Allah mudah kita ke syurga. Lagi susah cari ilmu tuan, lagi mudah kita ke syurga tuan. Apa makna Allah memudahkan orang itu jalan menuju surga? Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa perkara yang menyebabkan seseorang mudah masuk ke dalam surga itu hanyalah iman dan amal soleh. Jadi benda yang mudah masuk syurga ni apa dia? Dia mesti berilmu, beriman dan beramal soleh. Lah ni kita nak cari ilmu, mungkin dah ramai dah yang sedap cari ilmu. Cuma yang kedua ni pula, beriman tak beriman. Ketiga pula, buat tak buat. Berapa ramai yang di luar sana tahu dia berilmu, tapi buat tak? Tunggu Ustaz, nantilah kan, cakap tahu, buat, cakap tak sempat bikin, cakap pandai tak sangka, tapi buat tak? Tak pun. 2 kali 5, 5 kali 2 contoh. Sebab orang zaman lalu tuan, dia tak perlu cakap banyak, dia perlu buat kerja tu banyak. Orang boleh tahu dia tu buat kerja tak buat kerja. Nak kata cakap banyak, Pak Pandiak pun cakap banyak tuan kan. Cakap banyak ni boleh cakap saja. Nak buat tak? Tu amal soleh bersama juga. Tahu tak? Tahu. Buat tak? Tak pun. Kita nak tuan, kita ni apa? Berilmu, kena beriman dan kita beramal. 3 benda ni mesti seiringan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Allah memudahkan orang itu jalan menuju surga, maknanya Allah akan memberikan hidayah kepada dia. Dengan hidayah itu dia beriman kepada Allah. Dengan hidayah itu dia melakukan amal soleh. Kalau perasan pun tak apa, orang yang masuk Islam ni yang mu'alaf sebenarnya, dia tak masuk dengan tiba-tiba tuan. Dia mesti ada cerita tuan. Sebab apa? Dia mencari agama tu. Sebab apa lagu tu, sebab apa lagu ni dan sebagainya. Dia mencari. Bila mencari baru jumpa tuan. Jarang jumpa kisah yang mana sebab apa masuk Islam saja, masuk Islam test tengok, try tengok, tak ada kan. Dia mesti ada sebab. Nampak keindahan Islam, nampak kebenaran Islam, nampak dia punya ni, semua tu hidayah tuan. Dia mesti dicari. Dengan hidayah tadi barulah main iman. Kita akan beriman pada Allah. Dengan hidayah tadi baru kita akan buat amal soleh. Kalau tak ada hidayah tuan, kita hanya tahu saja tapi tak buat. Kalau buat pun tak tahu mana-mana tuan. Dia hanya buat ikut-ikutan. Atau kata taklid, buat ikut buta aja, tak tahu mana-mana tuan. Oleh karena itulah maka hadis ini mengisyaratkan salah satu cara untuk bisa memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla adalah dengan mempelajari ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang Allah ajarkan yang tertuang dalam kitabnya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi cerita dia, kita cari ilmu tuan, mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama ni kita lebih-lebih lagi, Al-Quran dengan As-Sunnah. Cuma ilmu lain, dunia ni ilmu apa, bab pertukangan, bab pertanian, bab apa tu ekonomi, bab perniagaan, tu silakan, tak ada masalah. Tapi ilmu akhirat lebih-lebih lagi kita tekankan. Sebab apa? Kita nak dunia dan akhirat kita selamat dan juga kita berjaya tuan. Okey, kita pergi tajuk minggu lepas, kita ulang kaji sikit. Iaitu tajuk minggu lepas tuan, larangan melakukan perdamaian tapi berisi kezaliman. Nak berdamai tapi dalam berdamai tu dan lagi dia kono, dan lagi dia zalim, dan lagi dia menipu. Macam mana cerita dia? Saya ulang kaji balik.
Ni hadis itu ni hadis Bukhari. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani dari Abu Hurairah radhiyallahu. Mereka berdua berkata, seorang Arab Badui datang dan berkata, mai satu ketika tu, mai seorang Arab Badui jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, putuskanlah perkara kami menurut kitabullah. Wahai Rasulullah, selesai Sat masalah kami ni, ikut Al-Quran, kitabullah. Apa Allah kata? Lawannya pun, kawan seorang lagi ni, dia pun bergaduh. Mai kawan lawan ni, dia kata pula, benar, putuskanlah perkara kami menurut kitabullah. Baguslah. Daripada masalah, daripada balik mai jumpa Nabi, selesai Sat masalah kami ni, ikut Al-Quran kata apa. Jadi dua orang ni, itu apa tu yang berlaku. Kemudian Arab Badui yang pertama tadi, dia berkata, dia cerita, sesungguhnya anakku bekerja sebagai pengawal upahan orang ini. Anak aku ni laki, kerja dengan dia ni sebagai orang upahan. Bahasa kita lah ni mungkin bodyguard dah betul lah, lebih kurang. Kemudian apa yang berlaku? Lalu ia berzina dengan isterinya. Anak dia ni pula terlanjur zina dengan anak bos tu, bini isteri bos tu. Kemudian mereka berkata kepada aku, mereka ni pula kata dekat aku, dia kata apa? Anakmu harus direjam. Anak hang ni kena rejam. Rejam apa dia? Ambil batu, tengalung tu, baling sampai mati. Itu namanya rejam. Kemudian lalu aku tebus anakku. Dia dengar ayah ni dengan anak dia nak kena rejam sampai mati ni, apa dia buat? Dia tebus anak dia dengan 100 ekor kambing. Dan seorang budak wanita. Budak wanita ni orang panggil apa tu, hamba kan. Seorang hamba dan 100 ekor kambing. Laki ayah tadi ni bagi dekat apa tu si lelaki yang suami tadi. Kemudian dia pun tanya kepada ahli ilmu. Dia pergi tanya pula kat orang lain. Mereka mengatakan, sesungguhnya anakmu itu harus disebat 100 kali dan diasingkan selama setahun. Jadi dia jumpa dekat orang alim sebagainya, dia kata anak hang ni bukan kena rejam, kena sebat 100 kali, kena asing setahun. Jadi ayah ni heran lah. Tadi kata kena rejam, yang ni pula kata kena apa tu sebat 100 kali, kena asing setahun. Jadi dia confused. Jadi apa jadi? Dicerita dekat Nabi. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, Nabi dengar cerita tu, dia kata, aku akan putuskan perkara kalian menurut kitabullah. Jadi aku nak putus dah ni apa yang Allah suruh, Allah bagi tahu. Adapun budak wanita dan kambing dikembalikan kepadamu. Yang apa ambil tadi kambing dia tadi 100 ekor, seorang apa tu hamba wanita tadi, hampa bagi balik dekat dia. Jadi ayah tadi dapat 100 ekor kambing, dapat balik apa hamba wanita tadi. Kemudian sedangkan anakmu, tapi anak kamu ni harus disebat 100 kali dan diasingkan selama setahun. Jadi aku yang kata apa, kalau orang yang berzina ni kalau tak kahwin lagi, dia kena sebat 100 kali dan diasingkan setahun. Nampak? Tapi yang perempuan tadi pula, adapun engkau wahai Unais, iaitu nama seorang laki-laki, datangilah isteri orang ini, rejamlah dia. Lalu Unais pergi mendatanginya dan merejamnya. Sebab apa perempuan dia kena rejam? Sebab dia bini orang, dia dah kahwin, dia buat hubungan sulit tadi, zina tadi, dia kena rejam sampai mati. Itu Islam tuan, transparent, clear. Jadi mereka tadi rembat tadi, nampak dia nak berdamai, hampa kena rejam ni. Kalau kena rejam, nak aku bagi apa 100 ekor kambing, seorang hamba, nampak dia nak negotiate, boleh tak? Nampak macam bagus. Rupanya agama tak buat lagu tu pun, dia kecoh. Kalau ikut mereka ni, mati diorang tadi, mereka boleh pula kambing seorang 100 ekor dapat hamba lagi. Islam bukan lagu tu. Agama kata apa? Yang betulnya, yang apa kata tadi tu, negotiate tadi tu, apa tu rundingan tadi, tak kira, kena bagi balik. Tapi yang buat dosa tadi, ya kena siksa, kena hukuman. Laki tadi tak kahwin lagi, kata apa? Sebat 100 kali dan asing dia selama setahun. Perempuan tadi dah kahwin, isteri orang, kena rejam sampai mati. Nampak, Islam ada aturan dia. Jadi Islam ni bukan kata, alah ambil pilah, dah boleh, dah awal-awal tu orang bagi, dah ambil lah, dah. Kalau tak betul, tak betul, batil. Islam tak boleh masuk yang hak, yang batil ni dalam satu bakul. Dia mesti hak, batil, yang bohong, tak boleh bersatu, kan? Jadi itulah apa Al-Quran sebut. Di tajuk kita minggu lepas, tak boleh kita berdamai, tapi dalam masa sama kita apa tu zalim pada orang, kita perkena orang, kita berat sebelah. Ni yang berlaku pada zaman Nabi, kan? Hadis Bukhari sahih.
Okey, kita pergi tuan-tuan. Yang kedua pula, pahala mendamaikan orang berselisih. Ada orang bergaduh, apa pahala kita satukan orang yang gaduh ni tuan. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, dan tidaklah halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Kita orang Islam kita ni tak boleh bergaduh, tak boleh kita berbunuh-bunuhan. Bahkan tu kalau kita nak bergaduh tak puas hati ke apa kan sebagainya, boleh berapa hari? Tak lebih 3 hari. Sehari nak mogok 2 hari ke? Ya. 3 hari ya. Lebih 3 hari tak boleh. Islam tak ajak lagu tu. Nak merajuk pun 3 hari saja maksimum tuan. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena permusuhan itu, kebencian itu buruknya luar biasa, maka mendamaikan orang yang saling bermusuhan pahalanya besar. Sebab apa tuan? Kalau bergaduh tuan, dua orang yang bergaduh ni sangat, natijah dia sangat besar. Bahkan boleh membunuh, boleh main benda-benda yang kita luar dugaan. Kalau kita mendamaikan dua orang yang bergaduh ni, pahala dia sangat besar, sangat apa yang Nabi puji tuan-tuan. Lebih utama dibanding pahala saum, solat dan sedekah. Bayangkan. Bila cek-cek balik tuan-tuan, pahala kita satu kaum bergaduh ni lebih besar daripada pahala saum, puasa, pahala solat. Solat ni banyak pahala tuan-tuan, lebih lagi apa satu kena orang bergaduh. Sedekah banyak lagi tuan. Sedekah ni Allah sayang, Allah suka sedekah, Allah suka tuan. Tapi tuan, kalau orang bergaduh, lebih baik lagi kita selesaikan orang bergaduh ni daripada kita pi puasa, kita solat dan sedekah. Bukan tinggal benda ni, kita buat benda ni, tapi utamakan kalau ada orang bergaduh, kita jadi orang tengah, orang yang satu kan. Bukan pergi pelagar lagi. Dia akan katakan lagu tu, kata lagu ni pula teruk lagi. Tu dia. Pergi kat dia pula, lagi teruk dia kata, hang tahu tak? Tuhan dengar dekat dia ni. Hang tak dengar dia tinggal hang lagi. Hang buat, dia cucuk lagi. Lagu tu jangan. Kita nak apa? Kita satukan orang yang bergaduh. Sebab apa? Pahala dia lebih baik daripada puasa, solat dan sedekah. Kita tahu pahala solat gimana, kita tahu pahala saum gimana, kita tahu pahala sedekah gimana hebatnya. Tapi mendamaikan dua orang yang bermusuhan lebih besar lagi daripada itu pahalanya. Ini dikemukakan oleh Nabi SAW dalam salah satu hadisnya yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian sebuah amalan yang lebih afdal, lebih utama daripada derajat saum, salat dan sedekah. Jadi Nabi tanya kepada sahabat, mau tak aku beritahu satu perkara ni, amalan ni lebih baik daripada pahala puasa, zakat, sedekah dan juga semayang tadi. Apa dia tuan-tuan? Para sahabat yang terkenal tamak dan rakus kepada pahala, tapi tamak terhadap pahala kebaikan bagus, dan itu karakter para sahabat. Sahabat ni apa sifat dia? Dia suka kebaikan. Fastabiqul khairat. Pantang dengan tak mana ada ruang-ruang yang ada pahala banyak, ganjaran yang hebat, dia akan pulun celapak buat. Kita lah ni tahu, tak apalah, tunggu sat, nanti sat, dak tuan. Zaman Nabi ni sahabat-sahabat pulun. Ada saja benda yang mana boleh buat kebaikan, benda pahala, mereka akan segera buat. Bahkan pulun betul-betul tuan. Hanya ketika diiming-imingi oleh Nabi SAW, mau enggak aku kabarkan kepada kalian sebuah amalan yang pahalanya lebih utama dibanding sholat, saum dan sedekah? Mereka semangat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau dong ya Rasulullah. Bala ni ya Rasulullah. Apa dia Rasulullah? Kami nak. Lalu beliau menyatakan, amalan yang lebih utama daripada sholat, saum dan sedekah itu adalah mengislahkan dua pihak yang bermusuhan, memperbaiki hubungan antara dua orang. Karena rusaknya hubungan antara dua orang itu mencukur agama. Nampak tuan, bila bergaduh saja dua orang ni, juga kata mereka saja bergaduh, bahkan boleh jual agama kita ni. Bahkan nampak cerminan yang buruk pula. Islam apa mereka ni, kerja bergaduh tak berhenti sat.
jumpa duk maki hamun, duk cerendek sini, nampak agama lain akan tengok. Benda-benda ni akan tempiah balik fitnah pada agama kita. Depa masalah depa, betul, tapi tak cerminan balik pada kita. Sebab akhlak Islam ni agama yang islah, agama yang selamat, adinun nasihah, agama yang ni untuk nasihat, agama ni untuk apa? Untuk makmur, untuk aman. Islam itu namanya aman, kan? Jadi kita Islam ni sebab apa? Agama yang selamat, agama yang sempurna. Bila ada 2-3 orang yang lebih kurang, dia akan cerminan balik pada kita, tempiah pada kita, kan? Ini bahaya. Sebab tu bila ada orang bergaduh ni, kita satukan mereka. Kita ejahlah tuan-tuan bagi mereka berdamai. Itu yang sepatutnya kita buat. Okey, tajuk kita hari ni, haram hukumnya merosakkan hubungan orang lain. Tadi ni nak ajak kita orang berdamai, tapi tajuk kita hari ni pula ni, duk ajak orang duk gaduh pula, duk pisah ke orang pula. Macam mana ni? Haram hukumnya merosak hubungan orang lain. Apa dalilnya? Surah An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau membuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Benda-benda tuan-tuan, apa dia? Apa tu? Yang terbaik sekali apa dia? Kita bagi sedekah, kita buat makruf, dan lebih baik lagi apa? Kita mendamaikan antara orang yang bergaduh. Jadi semua benda tuan-tuan bagus, tapi antaranya apa? Kita damaikan hubungan antara orang yang bergaduh ni, tuan. An-Nisa 114. Dan dalil yang kedua An-Nisa juga 128. Dan perdamaian itu lebih baik. Damai itu lebih baik. Nak bergaduh buat apa? Kita kena damai. Bila damai ni banyak boleh selesai. Banyak boleh kita buat hubungan, apa tu, silaturahmi, buat joint venture ke, banyak apa tu, kita boleh buat kerja sama-sama contohnya. Jadi benda ni sangat penting. Yang ketiga pula Al-Anfal ayat 1. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan antara sesamamu. Kok kita bergaduh dulu ni, adik-beradik ke, jiran tetangga, kan, apa tu, sahabat handai, jemaah kita ke, keluarga kita ke, masyarakat kita ke, kita kena berdamai. Sebab apa? Itu yang dituntut oleh Allah, tuan. Kalau kita bertakwa kepada Allah, perbaiki hubungan. Sembang agama bagus tak sanggup, tapi bak lawan ni, marah ni, cengeng tak sanggup, tak boleh buat bincang. Jangan, tuan. Itu ujian. Jadi kenalah berdamai, tuan. Kena pelembut, kena mengalah. Ustaz dia mula dulu, kalau kita ikut siapa mula dulu, betul dia nak minta maaf. Kita ni yang mana yang tak mula dulu ni, kita yang minta maaf kat dia. Sebab apa? Kita disuruh untuk berdamai. Kalau dia tak mau juga, terpulang. Itu dia dengan Allah pula. Kita usaha untuk berdamai. Okey, yang keempat, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Kita Islam ni bersaudara. Tak kiralah bangsa apa pun. Nama saja mengucap la ilaha illallah, kita bersaudara. Kan, Siam ke, Melayu ke, Cina ke, India ke, tu Arab kaum putih ke, kan, sebagainya, itu bangsa. Yang penting kita kalimah tauhid sama, Muslim, tuan. Kerana itu damaikanlah kedua saudaramu. Bergaduh saja dua orang, tak kiralah siapa mereka ni, bangsa apa, tapi Islam kita damaikan. Kalau bangsa lain, agama lain pun kita damaikan, tak ada masalah. Tapi kita ni dengan lain boleh pula, tapi dengan Islam ni berkira lah sebagainya. Nampak? Kita tengok balik. Jadi kita kena balik pada agama balik. Okey, dalil yang seterusnya dari Abu Darda radhiyallahu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, maukah kamu aku beritahu tentang amalan yang lebih utama, kita baca tadi, daripada darjat puasa, solat dan sedekah? Pahala puasa, pahala solat, sedekah ni lebih tinggi lagi amalan ni. Mereka para sahabat jawab, bala tadi. Tentu saja Rasulullah, kami nak tahu, kami nak dengar. Nabi menjawab, Nabi bersabda, mendamaikan antara dua orang yang bersengketa, dua orang yang bergaduh. Kerana rosaknya hubungan antara dua orang adalah haliqah, perosak agama, pencukur agama. Nampak, tuan? Jadi kena berhati-hati. Agama Islam kita ni agama yang selamat, yang indah, yang makmur, yang mana orang anut agama Islam ni, dia seronok, dia selamat dunia akhirat. Itu Islam, tuan. Sahih hadis Bukhari. Okey, dalil yang seterusnya, yang ketujuh, dari Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, hindarilah perbuatan yang merosakkan hubungan orang lain, kerana
hal itu termasuk khaliqah. Hadis Hasan Tirmizi. Walaupun dia ni Hasan, hadis Tirmizi dikuatkan lagi dengan hadis sahih tadi, iaitu hadis Bukhari. Nampak tuan? Kita boleh ambil hujah ni, iaitu siapa yang bergaduh ni, kita satukan mereka. Kalau tak buat lagu tu, mereka ni akan rosak balik agama, pencukur agama, perosak agama, tuan. Okey, ini tuan ada hadis panjang tuan, tentang hadis Bukhari dan Muslim. Iaitu boleh tuan-tuan, dari yang pertama ni dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad bin As-Sa'di radhiyallahu. Ia berkata Rasulullah SAW mendengar berita. Satu hari Nabi dengar berita bahawa di kalangan Bani Am bin Auf terjadi sengketa. Ada orang Arab ni, mereka ada banyak kabilah-kabilah. Walaupun Arab tu bangsa Arab, tapi dalam tu ada pecahan-pecahan pula. Macam kita lah Melayu. Oh, Melayu Malaysia. Tapi bila dalam Melayu tu pula, Melayu Perlis, Melayu Johor, Melayu Kelantan, Melayu Terengganu, Melayu juga. Tapi ni cakap lagu nu, ni lorat lagu ni makan lagu nu. Nampak? Walaupun Melayu yang sama, tapi dia ada dia punya pecahan-pecahan dia tu. Walaupun kita tak sedar. Arab pun sama dia ada kabilah-kabilah dia. Kemudian kabilah ni Bani Am bin Auf, dia bergaduh. Maka Rasulullah SAW pun bersama beberapa sahabat pergi ke sana untuk mendamaikan mereka. Nabi pun pergi ke sana, turun padang, pergi selesaikan masalah. Macam kita lah, ada saja masalah, orang atasan tu pentadbiran, dia kena turun padang, kena ambil cakna, ambil bab. Jadi ikutlah kapasiti dia, ketua ke, penghulu ke, YB ke, menteri ke, apa sebagainya, terpulang ikut kapasiti. Jadi semua tu dia kena yang bab. Nabi bila dengar kata bergaduh saja, dia turun padang, dia pergi dengar, dia pergi selesai. Okey, itu yang pertama. Setelah selesai mendamaikan, beliau dijamu. Lepas habis selesai tu, Nabi dijamu, kenuri pula. Kemudian padahal waktu solat telah tiba. Tapi lepas habis Nabi selesai daripada bergaduh ni, Nabi orang pergi buat jamuan, pergi makan. Time tu pula dekat-dekat nak semayang. Maka Bilal pun datang kepada Abu Bakar dan berkata, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW sedang ditahan untuk dijamu oleh Bani Am." Nabi tadi ni, dialah ni tak main masjid lagi ni. Tadi ni dia pergi selesai masalah sengketa pergaduhan tadi, dia kena tahan sana. Tahan apa? Orang tahan jamu makan. Kemudian bagaimana jika engkau wahai menjadi imam bagi orang yang akan mengerjakan solat? Wahai Abu Bakar, lalu ni Nabi ni ada di sana lagi. Lah masuk waktu dah. Apa kata engkau jadi imam? Bilal kata dekat Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun menjawab, "Baiklah, jika engkau menghendaki demikian." Kalau engkau kata lagu tu, aku jadi imam. Itu cerita dia. Kemudian Bilal pun mengumandang iqamah. Qamat lah bahasa polis kita, iqamah. Lalu Abu Bakar pun maju bertakbir. Dia pun pergi depan, dia takbir, Allahu Akbar, semayang. Dan orang-orang pun ikut takbir bersama Abu Bakar. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang, berjalan di tengah-tengah saf dan berdiri pada saf pertama. Nabi jalan dari belakang tu sampai duduk belakang imam lah, saf pertama. Kemudian orang-orang pun bertepuk tangan bagi syarat. Bila tengok lagu tu, Nabi man ni, Abu Bakar jadi imam, dia pun tepuk tangan. Sebab apa? Nak bagi isyarat dekat Abu Bakar tadi. Tetapi Abu Bakar tidak menoleh. Dia tak tengok pun, tak toleh pun solat dia. Itu yang pertama. Kemudian ketika orang ramai bertepuk, satu masa tu ramai pula tepuk. Tadi mungkin seorang dua, tepuk kuat pula ni. Barulah ia menoleh. Abu Bakar tadi dia pusing, baru dia nampak Nabi. Dia nampak apa? Nabi. Bila nampak Nabi itu, beliau pun memberi isyarat padanya agar ia meneruskan. Bila dia keliling kat Nabi, Nabi isyarat, suruh terus semayang. Suruh terus Abu Bakar ni jadi imam, semayang, dia ikut belakang. Itu isyarat Nabi bagi dekat dia. Tetapi Abu Bakar pula mengangkat tangannya seraya memuji Allah dan melangkah mundur sehingga ia berdiri pada saf pertama. Rasulullah SAW pun lalu maju dan meneruskan solat jadi imam. Abu Bakar pula undak pula, dia bagi laluan dekat Nabi jadi imam pula. Itu cerita dia yang berlaku. Kemudian setelah selesai solat selesai, beliau menoleh ke para sahabat dan berkata, "Wahai sekalian manusia, mengapa ketika terjadi sesuatu di dalam solat kalian tepuk tangan?"
Yang apa ni tadi ni jadi sesuatu kat masjid, dalam semayang, pasal apa hangpa tepuk tangan amal-amal ni kan? Padahal tepuk tangan itu untuk perempuan memberi syarat. Dia cerita untuk orang perempuan saja. Tu kita tengok balik, kalau Tok Imam silap apa, orang perempuan boleh tepuk tangan. Sebab apa? Nak bagi syarat kata silap perbuatan imam. Tapi lelaki bukan tepuk tangan. Tapi tak, time ni tak pernah jadi lagi orang lelaki tepuk tangan bagi syarat. Nabi kata, dah, orang perempuan saja yang memberi syarat dengan tepuk tangan. Siapa saja yang mengalami sesuatu dalam solat, hendaklah ia mengucapkan subhanallah. Itu dalil kata Tok Imam silap, kita subhanallah. Tok Imam pun, aku silap tak mana? Boleh tahu kata dia silap. Sebut subhanallah. Ni dalil cerita rintitan main mana kita sebut subhanallah tu. Maha suci Allah. Dan bagi imam, jika mendengar bacaan subhanallah, imam dengar kata subhanallah, hendaklah ia menoleh. Nampak tak? Yang ni pun saya pun tak tahu tuan. Kalau tak mengaji tuan, kita pun tak tahu subhanallah, tak pusing pun kita. Pokoknya bila sebut subhanallah, kita boleh pusing keling belakang. Nampak tuan? Boleh tengok jemaah tu imam, tu imam ni dia keling belakang, nampak tak? Kita heran pula, marah tu imam. Tak, itu sunnahnya tuan, tapi kita tak buat. Yang mana Nabi apa? Hendaklah ia menoleh. Hai Abu Bakar, mengapa engkau tidak meneruskan menjadi imam ketika aku memberi syarat padamu? Nampak? Dah tepuk kuat tadi, baru Abu Bakar pusing kepala, dia tengok Nabi ada. Nabi bagi syarat suruh terus. Tapi dah Abu Bakar tak terus. Dia undak pula, dia bagi Nabi pula jadi imam. Apa jawab Abu Bakar? Tidaklah selayaknya bagi anak Abu Qahafah untuk menjadi imam di hadapan Rasulullah SAW. Tak layak bagi aku ni, aku anak Abu Qahafah ni, dan kau ada Nabi, engkau jadi imam. Tu cerita dia. Jadi pengajaran dia ada dua. Kalau tengok ni bukan nak cerita yang ni yang betulnya, nak cerita yang awal atas tadi tu. Nabi bergaduh saja, kaum Bani Am bin Auf, dia pergi turun padang, pergi selesai. Tu cerita dia. Masuk dengan tajuk kita hari ni, ada masalah saja, kita turun padang, pergi selesai. Bukan pergi tambah api sama, pergi tuang petrol pula, buh minyak gas lagi. Dalam gaduh kita pergi rentung tu. Untuk buat lagu tu tak clear tuan. Kalau buat lagu tu, kita pun bersubahat dalam pergaduhan itu, bahkan lebih teruk lagi. Pencukup agama, kita lah cukup agama tu. Bahaya tuan. Cerita dia, kalau ada gaduh apa ke, kalau boleh kita bantu, kita bantu. Ustaz, saya sembang elok lah, tak boleh juga. Kita ejah lah, kuat ada cara-cara lain. Sebab apa? Orang tengah marah. Daripada tengah marah ni, kita kena coolkan mereka, hilangkan marah mereka, dan kita bantu mereka sedap balik tuan. Itu tuan. Dan cerita yang kedua pula ni, ni pengajaran. Cool lepas ni ada orang imam silap apa, kita boleh sebut subhanallah. Bagi lelaki tepuk tangan tak? Tak. Tepuk tangan ni hanya orang perempuan belakang. Jadi kalau subhanallah, dia tak sedap apa dia subhanallah dua kali ni, imam tadi kena pusing belakang. Apa yang tak kena, aku terlupa apa ke? Contoh. Itu cara dia. Jadi adab dia, kita nak tegur imam, subhanallah. Imam pula dia kena toleh ke belakang. Mungkin kalau dia tak toleh pun, dia tahu salah tadi, aku terbangkit, tak duduk tahiyat awal contohnya, tu dia tahu lah. Tapi ni duduk subhanallah 5-6 kali belakang ni, dia kena keling belakang, toleh. Ni dalil dia dua cara tadi. Dan tiga pula, orang perempuan dia tak boleh sebut subhanallah, dia tepuk tangan tuan. Tu cara dia. Dan Allah Alam. Jadi hadis Bukhari dan Muslim. Tu tajuk kita hari ni. Okey, sikit lagi tuan, saya sentuh tentang akibat waktu yang sia-sia. Macam mana kita ni, waktu ni kita sia-sia dengan waktu kita ni. Apa dia tuan? Tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Maka orang-orang yang mereka menyia-nyiakan waktu umur mereka, mereka akan menyesal di akhirat kelak. Mereka lah orang-orang yang merugi. Bagaimanakah akibat orang-orang yang menyia-nyiakan umur usia kehidupan mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala firman di dalam surat Fatir ayat ke-37, menggambarkan bagaimana pedihnya penyesalan orang-orang yang menyia-nyiakan usia mereka. Ini surah Fatih ni sebut apa? Yang mana Allah beritahu macam mana orang yang sia-sia menyesal. Dia mungkin dulu ni duk ralik, duk joli sebenarnya, main ujung ni barulah dia ingat balik. Dan kan masa tu sama, 24 jam yang sama. Tak ada Allah bagi siamat 27 jam. Pak Leh pula bagi 23. Ni pula 20 jam. Tak sama.
Semua kita 24 jam yang sama. Jadi jam tu berputar masa yang sama. Cuma kita nak guna betul tak betul, cara macam mana pengisian masa kita. Allah Subhanahu wa taala firman, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka menjerit, para penghuni neraka, orang-orang yang menyia-nyiakan usia mereka. Banyak orang dalam neraka nanti dia akan menjerit kan. Sebab apa? Dia menyia-nyiakan. Dia betul mensia-siakan masa dia kan. Mereka menjerit, berteriak, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka. Apa dia kata tu? Wahai Tuhan kami, keluarlah kami dari neraka ni. Sebab apa? Nak beramal. Walaupun sad pun tak apa. Nak keluar balik, nak hidup balik, nak beramal. Nampak? Itu yang mana penghuni syurga atau neraka akan kata ramai-ramai. Agar kami bisa beramal soleh, tidak seperti amal yang dahulu kami lakukan ketika masih hidup di dunia. Surah Fatih tu dia pun menyesal habis. Sebab apa? Kami nak bangkit balik, hidup balik. Ya Allah, sayanglah kami ni. Hidupkanlah kami balik kat dunia dulu ni. Yang mana kami dulu ni ghalib, alpa dan sebagainya. Nampak tuan? Itu apa? Jeritan ahli penghuni neraka. Mereka berharap agar dikembalikan lagi kehidupannya, umurnya diberikan lagi kesempatan agar bisa beramal soleh, agar tidak menyia-nyiakan usia. Namun apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memberikan waktu? Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Nampak? Allah kata apa? Bukankah kami dulu ni bagi waktu yang panjang? Sama tuan, adil. 24 jam Allah bagi. Siapa lelaki perempuan, tua muda, 24 jam itu yang sama. Tapi kita tak guna sepenuhnya. Yang cukup bagi orang-orang yang berpikir. Di mana orang-orang yang diberikan usia 60 tahun, ada orang-orang yang berpikir mendapatkan hidayah, beramal soleh. Ada yang orang hanya dihidupkan 30 tahun, namun banyak di antara mereka pun yang berpikir mendapatkan hidayah. Jadi masa ni berapa lama? Tak penting sebenarnya tuan. Kan 20 tahun ke, 30 tahun ke, 50 tahun ke, hidayah tu penting. Kan kalau hidayah tu dapat, berapa tahun pun tak ada masalah. Hidayah tu kita nak tuan. Bila kita dapat hidayah tuan, kita guna sepenuhnya hidayah yang Allah bagi itu. Umur 30 pun ramai yang dapat hidayah. Umur 60 pun ramai yang dapat hidayah. Tapi kita takut tuan, banyak juga yang tak dapat hidayah. Maka usia kita yang telah Allah berikan ini sudah cukup bagi orang-orang yang berpikir. Maka Allah pun Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan permintaan tersebut. Tidak bisa kita kembali membalikkan umur kita di akhirat nanti. Tidak ada kata kembali ke dunia ini. Fadzuku famalidz zalimina min nasir. Maka rasakanlah adab tersebut, tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Zalim macam mana? Kita zalim pada diri sendiri. Walaupun tak zalim pada orang, kita ni zalim pada diri kita ni. Allah bagi pedoman, bagi apa tu panduan, bagi ancaman, bagi macam-macam dah. Kita masuk kanan, keluar kiri. Masuk kiri, keluar kanan. Tak ambil bak pun, tak ambil pedoman, tak ambil tahu. Maka inilah ganjaran bagi orang-orang yang menyia-nyiakan umur mereka, menyia-nyiakannya dalam kelalaian, dalam kemaksiatan, tidak mau mempelajari agama Allah, tidak peduli dengan ayat-ayat Allah, tidak melaksanakan perintah-perintah Rasulullah SAW. Jadi orang lagu ni orang yang rugi kan. Dia mensia-siakan masa dia, umur dia. Itu yang penting. Dia ceritakan tuan, dari awal tadi kita cari hidayah. Hidayah macam mana? Pelbagai cara. Salah satunya apa dia? Main mengaji dan cari ilmu syar'i ni. Belajar agama. Ada kelas Al-Quran kita main, kelas tafsir kita main, kelas hadis kita main, kelas apa sirah kita main, sejarah ke apa, kelas apa lagi, campur belajar tuan. Jadi ilmu-ilmu lain pun sama juga, kita upgrade ilmu kita. Tapi pada akhirat ini lebih-lebih lagi. Dah tahu tu, belajar tahu, bukan tahu saja, kena beriman. Dah beriman saja, bukan beriman saja, kena buat, beramal. Jadi kita tahu berilmu, beriman dan beramal. 3 bulan ni insya-Allah kita akan selamat dunia akhirat. Dunia pun selamat, akhirat lagi-lagi selamat tuan. Saya pun dekat ni tuan. Tajuk kita berkaitan dengan iaitu haram hukumnya
merosakkan hubungan orang lain. Jangan kita duk pi pelagar pula, duk pergi keruh lagi, duk bagi teruk lagi. Tolong selesai, tolong bantu. Habis tak tahu cara pun, berdoa kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, bagilah mereka dua ni baik. Lama tengok ni, panjang cerita. Dia boleh sekolah rendah dulu ni, sekolah menengah. Lah ni dah kahwin, ada cucu cicit dah, duk bergaduh lagi. Nampak tuan? Berdoa kepada Allah tuan, supaya mereka diberi hidayah. Itu yang terbaik. Kalau kita boleh bantu, gunakan kekuatan kita, platform kita, jawatan kita ke, pangkat kita ke, kalau boleh guna lagu tu. Kalau tak boleh guna tu, gunalah pelbagai cara yang kita boleh bantu kan? Jadi itu yang patut kita buat tuan. Sebab apa? Allah akan tanya nanti, apa usaha kita ni? Tengok saja ke? Bagi panas lagi ke? Macam mana? Akan ditanya itu. Berjaya tak berjaya, Allah tak tanya. Cuba tak? Itu yang ditanya nanti. Semua dakwah pun habang kat orang dah, ajak dah, itu akan ditanya. Berjaya tak berjaya, dengar tak dengar, itu nombor 2, nombor 3 Allah tak tanya pun. Berjaya berapa orang, orang ikut dah, Allah tak tanya. Bagi tahu dah, ajak dah, habang kat orang dah. Itu yang ditanya tuan. Wallahu alam tuan. Tuan nak tanya untuk tajuk kita hari ini berkaitan dengan bab haram hukumnya merosak hubungan orang lain. So dalam minggu depan kita masuk tajuk baru pula lah, kita dengan tajuk lain pula kan. Ada tuan nak tanya apa untuk tajuk hari ini berkaitan dengan ni? Ada tak? Kalau ada boleh tanya. Kata apa, saya berhenti dekat ni, insyaAllah kita sambung pula pada minggu depan Jadi apa hari ni dah, apa ni 10 dah esok 11, hari pun 11 dah tuan. Esok lusa ni pun cuti pula tuan, cuti mulai 2 Rasul tuan. Tahu lah 2 Rasul ni sebutan kita satu Malaysia cuti. Cuma nak kata cinta Nabi ni bukan kata hari Khamis ni saja, tak, sepanjang masa tu ikut sunnah Nabi, salawat banyak, ikut sunnah Nabi, apa Nabi buat, itu yang betul-betul ikut sunnah Nabi. Itu yang sayang Nabi. Kalau mas hari itu saja kita pulun, hari lain buat lega, tak betul lah. Sunnah Nabi ni macam mana kita ni sebarkan sunnah Nabi, itu yang betul tuan. Dan kita amal, kita berilmu dan beramal. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.